Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi saya Marin Syukur, editor majalah Impiana dalam segmen Sembang Laman. Pagi ni Sembang Laman kita agak lebih menarik. Sememang bersama saya pagi ni adalah Encik Azman, Ketua Penolong Pengarah daripada Jabatan Pertanian. Hari ni Encik Azman nak bercerita tentang kelulut di laman. Katanya Encik Azman kata dekat saya, so anda dekat luar sana, ada dekat rumah pun masih boleh tanam, boleh membiarkan kelulut dekat laman. Maknanya kita boleh buat madu sendirilah dekat rumah ni ya, Encik Azman? Ya, betul-betul. Kita boleh minum bila masa yang kita perlu dan kita rasa happy bersama kelulut di laman. Dengan bunga-bunga kita yang cantik kan. Sebelum Cik Azman teruskan pembentangan beliau dan nak cerita, nak kongsikan dengan kita macam mana ni nak hasilkan kelulut di laman ni, apa kata saya mintakan Cik Azman kenalkan diri Cik Azman dengan followers Impiana dekat luar sana. Terima kasih Puan Mariam. Nama saya Azman bin Rahman. Saya berkhidmat di Jabatan Pertanian Putrajaya. Dan saya di Putrajaya sendiri khusus di unit apiculture di mana saya menjaga kelulut dan juga lebah untuk tuan-tuan semua. Ya, Okay. Puan Mariam. Pagi ni mungkin Cik Azman boleh kongsikan sebab kita bersama dengan pakar dalam bidang kelulut daripada madu apa semua, macam mana kita nak kenal madu ni madu asli ke tidak, macam mana kita nak boleh hari ni semua Cik Azman akan orang kata akan kupas, akan rangkumkan kepada kita penjelasan yang macam tu. Mungkin Cik Azman ni orang kata daripada sekali pandang aja madu tu dah tahu dah madu tu sebenarnya madu asli ataupun bukan. Tak, sebenarnya kalau kita nak lihat sepintas lalu, memang susah kita nak tahu sebenarnya Puan Mariam. Sama ada madu tu asli ataupun tiruan ataupun dicampur madu tulen dengan madu tiruan. Hanya di peringkat makmah je yang kita boleh tahu. Tetapi sebab itulah saya war-warkan kepada semua supaya membela kelulut di laman. Itu yang wujudnya sembang-sembang kita pada pagi ini, iaitu laman kelulut di laman. Kelulut di laman. So, mengapa saya pilih kelulut dan bukannya lebah? Kerana kelulut ni dia adalah satu keluarga dengan lebah tetapi tidak mempunyai sengat. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah tu boleh pelihara dan ternak madu kelulut ni tanpa was-was kena penyengat tersebut. Jadi sebab itulah kita pilih kelulut dan bukannya lebah. Bukan lebah di laman tetapi kelulut di laman. So maknanya selamatlah. Ya, selamat. Jadi kita jangan ragu-ragu. Kalau dia hinggap ke badan kita, dia tak ada sengat sebenarnya. Dia hanya manja-manja dengan kita. Okey, saya nak kongsikan presentation ni, apa yang Cik Azman dah sediakan kepada saya untuk anda semua. So sebenarnya bila kita nak memelihara kelulut ni dekat laman rumah kita, first kali kita kena ada planning lah berapa banyak lock dia kita nak letak. Lepas tu first kali supaya kelulut-kelulut kita ni tak berlari di kawasan jiran-jiran kita, kita mesti menanam pokok-pokok bunga yang mencukupi untuk makanan kepada kelulut ni sendiri. Dan kita kenalah selalu memantau dan seelok-eloknya kita pantau, jangan setiap hari. Kalau setiap hari pun sebenarnya kelulut ni dia jenis penyegan sebenarnya. Kalau bahasa utara lah, penyegan maksudnya dia pemalu. Dia malu dan kita kalau dapat seminggu sekali tu okeylah, sebagai hobi kita di hujung minggu tu kita buka tengok kalau ada kantung-kantung madu yang dah penuh dan juga orang kata dah matang, so kita boleh sedut dan kita boleh buat minuman untuk keluarga kita lah. So sebenarnya saya nak galakkan supaya rakyat termasuk abang-abang, kakak-kakak membuat ternakan kelulut ni sebagai satu hobi. Jadi kalau kita sendiri yang buat sebagai hobi, dah confirm dah Puan Mariam, madu tu memang madu tulen. Sebab kita sendiri yang pelihara kelulut tu kan, jadi kita tahu. Betul, tak ada bahan campuran dah. Tak ada dah. Yang tu kalau campur kita je yang tahu kita dah campur.
Dan seelok-eloknya kalau sekarang bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni musim tengkujuh. Jadi biasanya kita tak ambil madu dalam kita punya kantong tu sebab dia akan lebih cair lah. Dan bila cair ni dia akan rasa lebih masam kerana masih berlakunya fermentasi lah, penapaian di dalam madu kita tu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa madu manis, madu yang lebih cita rasa yang disukai oleh kita semua, sedutlah pada waktu musim-musim kemarau. Jadi dia lebih manis dan juga lebih pekat lah berbanding dengan musim tengkujuh. Oh, dia ada musim ya? Bukannya maknanya kita boleh mendapatkan hasil tu pada bila-bila masa? Boleh, sebenarnya boleh Puan Mariam, tapi rasanya lebih masam sikit lah. Kalau kita musim-musim tengkujuh ni, kalau kita sedut juga madu tu, dia lebih rasa masam sikit lah sebab lebih banyak air daripada kandungan madu tu lah. Sebab kita punya nektar dengan kita yang disedut oleh madu kelulut di bunga-bunga kita tu, dia bercampur dengan air. Sebenarnya masih lagi tulen, hanya dia lebih cair berbanding madu yang di musim kemarau lah. Cik Azman dah terangkan kat sini macam mana sebab ada penebangan pokok secara haram. Jadi sebenarnya macam mana mungkin Cik Azman boleh terangkan? So sebenarnya kita sekarang kita nak pelihara kelulut ni, kita tak perlukan batang-batang pokok yang kalau dulu kita ambil daripada dalam hutan. Tapi sekarang Jabatan Pertanian kita dah buat menggunakan kayu-kayu untuk dijadikan hive, sarang lah, senang cerita sarang kepada kelulut tersebut. Maknanya kita akan buat sendiri dan tuan-tuan yang berada di luar sana bolehlah terus berurusan dengan Jabatan-Jabatan Pertanian di setiap daerah berkaitan dengan hive kelulut ni, sebab kita dah memang Jabatan Pertanian dah buat inovasi bagi mengelakkan penebangan pokok ni. Kita dah buat bentuk sarang yang cantik. Tuan-tuan sendiri boleh buat sebenarnya. Kalau tuan-tuan pergi ke Jabatan Pertanian boleh belajar dengan dia orang untuk menghasilkan hive yang bukan daripada batang pokok. Jadi penebangan tidak akan berlaku lah secara berleluasa. Saya nak tahu dekat sini kan, bila Cik Azman dah bercakap menerangkan tentang macam mana nak dapatkan hasil kelulut dan sebagainya, tetapi bagaimana pula cara kita nak menghasilkan kelulut, nak datangkan, kita nak biarkan kelulut ni untuk dapatkan hasil madu ni sebenarnya dekat rumah. Apa planning dia? Apakah cara dia? Oh, cara dia. First kali abang-abang semua, kita boleh koloni tu sendiri, koloni kelulut ni dia terdiri daripada ratu, pekerja ataupun kelulut betina lah. Yang rajin kelulut betina, kelulut jantan ni dia duduk dalam je. Dia bukan pekerja. Dan kalau keluasan kita tu luas, bolehlah kita ternak 2-3 koloni. Kalau kawasan perumahan mungkin satu rumah satu hive pun dah memadai. Tapi apa yang penting supaya kita punya kelulut tu tak lari ke rumah sebelah, kita kena pastikan sumber makanan dia mencukupi. Maknanya kita tanamlah pokok-pokok bunga, terutamanya sekarang kalau bunga yang sentiasa berbunga, pokok-pokok bunga yang sentiasa berbunga macam bunga air mata pengantin. Lepas tu tunaira, pokok-pokok yang banyak bunga, yang sentiasa berbunga. So itu yang menjadi sumber makanan kepada kelulut kita. Di samping tu untuk buat sarang tu, kalau tuan-tuan, abang-abang dan kakak-kakak semua tengok, sarang tu ada dibuat daripada resin pokok. Kalau tuan-tuan rasa dia melekit lah macam getah. Sebenarnya resin pokok tu kita boleh kelulut tu akan dapat daripada pokok-pokok buah macam pokok manggis, nangka, mangga. Jadi semuanya kita boleh tanam dan kita dapat madu. Di samping itu juga sekeliling rumah kita nampak cantik lah. Kerana kita hias dengan pokok-pokok bunga. Kalau tuan-tuan dulu, kalau siapa yang pernah mengikuti Sembang Laman ni, Puan Maslina, dia cerita tentang pokok-pokok bunga annual kan. Itu ada kaitan lah kayaknya. Ada kaitan dengan kelulut. So di samping kita mencantikkan rumah kita, kita juga mendapat hasil madu yang orang kata tak ragu-ragu, kita boleh kata madu tu madu tulen sebab kita sendiri yang bela kan. Betul.
Dan ini kalau kita dapat lihatkan sekarang ni, Cik Azman, ya, ini adalah cara pengurusan kelulut di laman. Dia sebenarnya bila kita dah menghasilkan benda ni, adakah dia sangat rumit? Okey, katalah ambil saya sajalah. Saya tak pernah terfikir dan tak pernah terlintas dekat dalam kotak fikiran saya untuk saya membela kelulut ni dekat laman. Dan setahu saya beli je lah kan madu kat luar tu. Tapi disebabkan mempunyai kesedaran saya bersama Cik Azman pagi ni, mungkin followers impian kat luar sana pun dah mempunyai kesedaran yang mungkin boleh buat. Sebab saya rasa kalau saya tengokkan balik bentuk-bentuk untuk tempat, saya boleh katakan ni apa, tempat tinggal kelulut ke ataupun apa, sangat cantik. Yes. Kalau kita tengok tu cantik kan, kalau kita tengok bentuk rumah kita yang bumbung ni kita boleh pelbagaikan. Kalau tuan-tuan, abang-abang semua tengok dekat Negeri Sembilan, dia buat atap ala-ala Minangkabau. Kalau kita tengok pada gambar tu kan, cantik. Dia di samping kita dapat madu dia, kita dapat menghias di celah-celah pokok-pokok bunga kita. Dia macam ada dekat sini. Kalau kita nak buat dekat laman rumah kita, kita boleh ikut kreativiti kita lah. Mungkinlah nak buat bagi nampak colourful ke, ataupun memang kelulut ni dia takut dengan warna ke ataupun dan sebagainya. Boleh tak kalau tiba-tiba saya rasa saya nak buat rumah-rumah yang comel-comel ni, ikut suka hati saya nak gunakan dengan warna-warna yang terang, boleh ke tidak? Warna-warna terang, warna sebenarnya dia tak kisah. Yang penting sekeliling dia mesti tak berapa panas lah. Maknanya kita pelihara, letak hive-hive dia ni di bawah pokok-pokok besar supaya dia lebih selesa lah. Jadi tak terlalu panas, sebab bila terlalu panas dia akan keluar dari sarang dan cari sarang yang lebih selesa bagi dia lah. Jadi warna tak kisah. Tetapi saya syorkan warna-warna yang agak gelap sikit lah, macam biru tua ke, hijau tua ke. Sebab macam saya katakan tadi, dia tak suka sangat pada cahaya yang terlebih. Jadi kalau terang-terang ni dia rasa tak, kurang selesa lah, terutama dekat sarang dia tu lah. Dia nakkan dengan penuh ketenangan. Tak, maknanya kelulut ni pun tahu nak memilih warna, ya? Ya, betul. Dia semua makanan ni banyak sebenarnya. Daripada nektar tu kita boleh dapat daripada pokok kelapa pun kita boleh dapat nektar dia. Macam saya kata, kenapa kita pilih kelulut tadi, yang slide yang Puan Mariam share pada semua orang ni, kenapa kita pilih kelulut, kerana first kali dia tidak menyengat. Dia bukan macam lebah, dia menyengat. Lepas tu madu ni sekarang semua orang di zaman pandemik COVID-19 ni semua mencari madu. Madu lebah ataupun madu kelulut, sebab semua dah mengatakan madu ni adalah superfood. Kan? Maknanya semua antioksidan, anti kanser, anti penuaan semua ada kat dalam madu. Jadi di samping tu juga macam saya katakan tadi, ada sokongan daripada agensi kerajaan. Kalau abang-abang kakak di luar tu nak buat secara besar-besaran pun boleh. Kita Jabatan Pertanian akan bantu dari segi cara nak mengendalikan kelulut tu sendiri, dan juga kita ada sedikit insentif lah kepada pengusaha-pengusaha kelulut ni. Termasuklah kalau secara besar-besaran tu, kita akan bantu dari segi pensijilan MyGap dia untuk di pasar ke luar negara lebih senang lah kalau ada MyGap ni. Dan kalau jiran kita nak beli pun, bila ada logo MyGap ni, dia rasa lebih terjamin lah dari segi keselamatan dan juga kebersihan kelulut tu sendiri. Betul. Dan kelulut ni juga sebenarnya dia membantu kita. Kalau contoh-contoh abang-abang kakak di rumah tu ada tanam pokok mangga ke, pokok melon ke, dia juga sebagai ejen pertumbuhan sebenarnya. Dia bantu mengawinkan bunga jantan ke bunga betina. Jadi hasil buah-buah pokok kita akan lebih sebenarnya sekiranya kita bela kelulut di laman kita sendiri. Okey, tapi bila menyebut membela kelulut di laman, macam mana? Okey, sekarang katalah saya lah, saya ambil on behalf daripada followers Impian yang mungkin anda pun nak buat benda yang sama, dan macam mana saya nak menjemput kelulut ni? Macam mana suruh dia datang? Adakah bagaimana cara untuk membiak dia dekat rumah? Sedangkan sekarang ni dekat rumah memang tak ada kelulut tu. Macam mana tu? Betul. Jadi kalau kita beli hive tu daripada pengusaha ataupun Jabatan Pertanian sendiri, dia akan jual bersama koloni tu sendiri.
Di mana dalam kita punya sarang tu lengkap dah satu koloni yang terdiri daripada ratu tu sendiri, daripada lebah pekerja tadi, lebah betina dan juga kelulut jantan. Jadi dia dah komplit dah. Keistimewaan kelulut ni sebenarnya, queen boleh duduk sekali, lebih daripada satu dalam satu sarang. Biasanya kalau kita tengok macam lebah, dia satu sarang tu satu queen saja. Tetapi kelulut ni dia boleh lebih daripada satu. Maknanya dia tak adalah koloni tu akan lari ke koloni lain sekiranya lebih daripada satu ratu. Ini bila Cik Azman cuba terangkan kepada saya dekat sini, saya nampak sebenarnya tidaklah susah mana sebenarnya untuk biarkan kelulut dekat laman ni ya. Ya, betul. Maknanya kalau abang kakak-kakak semua di luar tu nak mula memelihara kelulut ni, bolehlah berjumpa dengan Jabatan Pertanian Daerah untuk mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya, dan dia akan ceritalah cara macam dekat mana nak dapatkan koloni yang baik, lepas tu spesies kelulut yang tak garang, yang kita syorkan lah yang banyak madu. Sekarang kalau siapa yang pernah memelihara kelulut, biasanya mereka akan memelihara Thoracica ataupun Itama, dan juga kalau nak rasa lebih dia punya madu tu, setengah orang dia suka rasa damar, rasa kristal sikit. Macam rasa damar ni macam rasa kemenyan tu biasanya kalau kita dapat daripada madu kelulut hutan. Sebab dia dapatkan nektar, bunga itu daripada pokok-pokok hutan. Jadi yang itu dipanggil kelulut damar ataupun kelulut kristal lah. Di mana rasanya memang lain lah. Dan kalau pernah lihat sarang itu macam kristal lah. Kalau kita pecahkan bunyi macam kaca lah. Yang itu special sikit. Jadi biasanya kalau abang-abang nak memelihara spesies kelulut ni, kena berdekatan dengan hutan lah. Sebab dia punya sumber makanan dia adalah bunga-bunga hutan. So rasanya pun lain. Rasa dia lain. Okey. Kalau di sini yang tadi saya yang ada di paparan sekarang ni, kita yang Cik Azman sediakan adalah resin. Okey, mungkin Cik Azman boleh terangkan sedikit tentang resin ni apa sebenarnya? Oh, resin ni. Resin ni sebenarnya untuk dia membuat corong dengan sarang tu sendiri. Yang rasa getah semua tadi tu kan. Daripada resin ni lah. Resin ni sebenarnya dia ambil daripada getah-getah pokok. Kan kalau tuan-tuan, kakak-kakak semua perasan dekat pokok mangga kita banyak getah tu. Yang ni. Kalau slide ni yang menunjukkan lah. Dia akan ambil resin ni untuk buat sarang dia, baiki sel-sel yang rosak dekat sarang dia tu. Dia akan guna resin ni. Jadi sebab itulah saya kata di samping kita tanam pokok-pokok bunga, kita tanam juga pokok-pokok buah yang banyak resin ni lah. Seperti pokok mangga, nangka, rambutan, belimbing, banyak getah. Pokok-pokok yang banyak getah ni lah sebagai sumber resin untuk kelulut ni, membuat sarang dia, baiki sarang. Lepas tu cara dia nak kawal perosak semua. Jadi bila getah ni, bila serangga perosak hinggap ke getah tu, dia akan melekat lah. Jadi sebagai tahanan dia lah, sebagai halangan untuk perosak tu masuk ke dalam sarang dia. Maknanya kalau dekat sini yang kita dapat lihatkan apa yang Cik Azman katakan, kalau bukan saja tanam pokok bunga dekat rumah tu, maknanya pokok yang mempunyai getah juga harus ditanam kalau anda berminat untuk membela kelulut ni sebenarnya. Betul tak Cik Azman? Maksud saya pokok-pokok yang boleh menghasilkan juga pendapatan untuk kita lah, macam pokok mangga, pokok nangka, pokok belimbing, kita boleh makan buah je lah. Jadi pokok tu yang kita tanam tu tak sia-sia jugalah. Di samping kita dapatkan membantu resin kepada kelulut ni sendiri. Ini perbezaan. Inilah yang dikatakan tadi, resin biasa dan resin damar. Ya, betul. Kalau resin damar tu daripada pokok-pokok hutan lah. Pokok-pokok hutan. Sebenarnya kalau kita nak rasa lain madu kelulut kita tu lah, rasa dia lain sikit.
Dia rasa dia lebih, kalau selepas kita makan tu kita terasa rasa damar tu ni dekat kita, macam rasa kemenyan lah. Orang kata kalau tuan-tuan pernah rasa kemenyan tu sendiri, itulah rasa dia. Dia manis-manis masam, di samping ada rasa kemenyan tu sendiri. Itu yang dikatakan damar lah. Itu yang dikatakan damar. Jadi bolehlah cuba kalau nak tahu apa rasa rezim damar ni, bolehlah cuba. Okey, dekat ni ini propolis keluluk. Mungkin kepentingan rezim ni sebenarnya mungkin Cik Azman boleh terangkan sedikit kepada followers Impiana. Yang ni sebenarnya rezim ni untuk propolis tu lah, macam saya kata tadi, dia buat corong pintu masuk dia buat kantung untuk letak madu. Inilah. Jadi yang tu semua yang untuk membina dunia sarang dan juga dia kantung-kantung madu tu lah. Yang dia ambil yang tadi tu, dia lakukan seperti Cik Azman untuk kita dapatkan rezim damar. Biasanya kita jangan tebang pokok-pokok tu, Puan Mariam. Sebaliknya kita letak kitanya hive ataupun sarang keluluk kita berdekatan dengan hutan. Keluluk kita ni akan berterbangan, dia biasanya akan terbang sekitar 1 kilometer lah radius dia. Jadi kalau rumah kita tu dekat dengan kawasan hutan, sesuai lah kalau kita nak membela keluluk-keluluk yang menghasilkan madu damar ni. Sebab madu damar ni bukannya lah, taklah semahal madu biasa tadi, tapi kalau ada orang lain nak dia punya rasa dia luar biasa. Jadi kalau kita nak rasa yang lain daripada yang lain, inilah dikatakan madu kelulut damar. Okey. Macam saya kata tadi, dia rasa kemenyan sikit. Ini yang macam kita dapat lihatkan di sini adalah macam nektar yang dikatakan tentang nektar ataupun manisan yang mungkin Cik Azman boleh terangkan lebih detail sedikit tentang ni. Nektar ni pada bunga tu sendirilah. Maknanya sekarang lidah keluluk kita tu sebenarnya panjang sebenarnya lidah dia. Sebab itulah saya kata jadi dia boleh sedut. Kalau tuan-tuan tengok sendiri dalam gambar yang cara keluluk tu sedut, dia memang lidah dia memang panjang. Dia boleh sampai ke dalam betul-betul menyedut nektar tu lah untuk hasil madu lah ini sebenarnya. Itu yang saya kata, kalau musim hujan, nektar ni akan bersama-sama dengan air. Itu yang dia rasa lebih masam kalau musim hujan. Kalau macam sekarang lah, kalau bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni dia musim hujan. Jadi rasa madu kita akan lebih masam daripada bulan-bulan kemarau lah. Ni hasil madu dia lah. Sebenarnya bila kita, kalau istilah teknikal ni, bila yang madu yang kita minum tu sebenarnya adalah air liur kepada keluluk tu sendirilah. Sebab dia akan mengeluarkan madu yang telah diproses dalam perut dia melalui mulut dia juga. Jadi kalau istilah kita ni, kita panggil air liur keluluk tu. Keluluk lah. So maknanya kita minum air liur keluluk ni kalau yang saya tunjuk, kalau kita yang Puan Mariam share ni, yang makanan tadi yang ada tulis royal jelly tu kan. Royal jelly ni hanya ada pada lebah. Dia tak ada pada keluluk. Oh ni makanan. Makanan. Yang royal jelly tu adalah hanya ada pada lebah. Dia tak ada pada keluluk. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi kalau Puan Mariam nak dapat royal jelly, jangan cari royal jelly keluluk. Memang tak ada. Itu tipulah. Hanya ada madu je. Madu dengan bibrate dia je. Kalau nak cari royal jelly hanya pada lebah. Ada pada lebah. Tiada pada kelulut. Dan kita kena kutip hasil madu ni selepas dia kantung dia tu tertutup. Bila tertutup, maknanya madu yang ada di dalam kantung tu dah peringkat matang lah. Oh, maknanya macam yang dekat dalam gambar ni, madu dalam kantung tunggal ni. Yang kalau
Puan Mariam perasan yang bawah kali tu yang dah tertutup tu. Yang bawah kali, yang tertutup tu, itu maknanya madu di dalam kantong tu dah matang. Kalau yang belum tutup, yang gambar kantong di tengah-tengah yang saya bulat itu belum matang lagi lah. Tapi yang saya tulis madu dalam kantong tunggal tu, yang tu dah matang sebab dia dah bertutup. Maknanya kandungan air di dalam madu tu sendiri dah berkurangan lah berbanding yang belum tertutup tu. Jadi yang tertutup tu lebih manis lah sebenarnya berbanding dengan yang belum tertutup tu. Yang belum tertutup tu dia rasa lebih masam. Sebab tu kadang-kadang kalau kita beli kat kedai, dia ada rasa masam sikit, ada yang rasa manis. Sebab biasanya kalau yang masam tu, pengusaha tu kutip sebelum kantong tu tertutup penuh. Okey, nampak tak? Okey, saya buka balik slide yang tadi. Kadang-kadang bila sebut pasal masam dan manis ni kan, lepas tu ada pula masyarakat yang mengatakan, oh kenapa dia rasa masam? Sebab dia dah lama. Sekarang baru kita tahu sebenarnya masam tu. Madu ni kalau kita simpan dengan cara yang betul, dia takkan ada expired date lah orang kata. Setengah tu kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke negeri China, dia suka yang madu-madu lama. Ada yang setengahnya sanggup membeli puluhan ribu ringgit yang madu yang dah disimpan lebih pada 10 tahun. Dia lebih suka yang tu. Sebab bila lebih simpan lama, dia kandungan air dalam madu tu sendiri akan berkurangan lah. Jadi dia mungkin lebih berkhasiat dan juga lebih manis. Lagi lama peram lagi. Dan juga masam ni kadang-kadang dia banyak pengaruh lah. Pengaruh madu tu masam, first kali mungkin kerana kandungan air dalam madu tu masih banyak, ataupun jenis bunga tu sendirilah. Kalau bunga-bunga pokok belimbing yang memang belimbing tu sendiri pun tak manis kan, dia masam-masam manis. Jadi bunga pun nektar pun masam-masam manis lah. Jadi faktor-faktor tu banyak mempengaruhi lah. Tapi yang jelasnya kalau yang masam tu banyak kandungan airnya kadang-kadang lebih tinggi. Biasanya kalau yang dijual dengan harga mahal ni, kandungan air di dalam madu tu kena kurang daripada 22% kandungan air. Maknanya kalau madu tu yang jual mahal ataupun kita sebenarnya ada juga mesin penghidatan untuk mengurangkan kandungan air dalam madu tu. Tapi nilai dia mahal lah. Kalau kita just nak buat kelulut di laman, rasanya lebih baik kita minum. Cara mudah aja sebenarnya kalau nak kurangkan air dia. Simpan je dalam peti ais. Jangan bahagian beku tu, bahagian freeze lah kan. Freeze biasa. Nanti dia akan sendiri kekurangan air dalam madu tu sendiri. Berapa lama selalunya kalau kita simpan dekat dalam peti ais tu untuk mengurangkan air dekat dalam madu tu? Dia bergantung pada kandungan air dalam madu tu sendiri. Tapi kalau saya lah simpan dalam peti ais, saya minum je lah. Setiap hari kadang-kadang sebelum dia manis dah habis dah. Sebab rasa tak sempat nak tunggu manis. Masa manis tu sebenarnya lagi sedap. Lagi sedap sebenarnya daripada manis saja. Tu cair kan, maknanya ini masih lagi ada kandungan madu yang kandungan air dia ada lagi lah dalam madu tu. Satu lagi, kalau madu biasanya kalau kita nampak buih di atas ni, buih di dalam botol tu, maknanya kandungan air dia masih tinggi. Kalau yang tak ada buih ni, maknanya kandungan air dia dah kurang lah. Lepas tu warna pun mempengaruhi lah. Pastinya warna ni dia ada, kalau yang warna yang jernih ni, yang tak gelap lagi ni, maknanya dia kurang terdedar dengan cahaya lah sebenarnya. Kalau kita letak di dalam suhu bilik, lepas tu terdedar dengan cahaya, dia akan lebih gelap lah macam ni. Kalau tuan-tuan tengok kan warna dia akan berlain. Tapi pada kan berlain kan. Lain. Satu ni gelap dan satu lagi cerah sikit. Maknanya jadi kalau Puan Mariam nak madu, jumpa saya. Memang saya kena datang ni dan saya kena jumpa Cik Azman sebab saya nak rasa madu. Tapi kan Cik Azman, bila Cik Azman tunjukkan tadi madu tu yang ada yang warna dia cair dan ada lagi satu tu pekat. Okey, selalu kebiasaannya nanti penjual akan berkata kepada kita sebenarnya, oh kenapa bila kita tanya kenapa madu ni dia cerah sikit, yang ni gelap sikit, dan dia akan kata yang gelap tu lagi lama daripada yang cair tu. Betul ke tidak sebenarnya tu? Biasanya yang tu kadang-kadang spesies kelulut tu sendiri. Biasanya yang gelap tadi tu, yang gelap ni biasanya daripada Thoracica.
biasanya kalau kita punya pengusaha akan memelihara dua jenis lah. Sama ada yang spesies Itama, jadi orang panggil Itama lah. Dan satu lagi Thoracica. Thoracica tu memang dia lebih manis dan juga lebih gelap. Sebab Thoracica ni badan dia besar, jadi dia boleh terbang lebih jauh, mungkin banyak bunga yang disedut nektarnya lah. Berbanding dengan Itama ni jenis yang kecil sikit dan tidak boleh terbang jauh lah sebenarnya. Jadi itu yang mungkin dia akan dapat bunga-bunga di sekitar nektar di bunga-bunga sekitar laman rumah, laman di mana hive dia terletak. Tapi kalau Thoracica tu dia boleh pergi jauh, mungkin dia ambil bunga lain jugalah, bunga nektar bunga lain. Itu beza dia. Jangan tuan-tuan kata yang gelap dengan cerah tu yang cerah lebih murah, tak. Dia bergantung pada jenis bunga, jenis spesies keluluk tu sendiri, dan juga kalau dia gelap mungkin dia terdedah dengan cahaya lama lah di dalam rumah kita sendiri. Jangan jemur tuan-tuan. Satu lagi, kalau jangan jemur. Tapi saya nak ingatkan, kalau yang kata madu tuan-tuan yang dah simpan di dalam bilik ataupun di dalam rumah yang ada kristal di bawahnya ni, di bawah botol tu, jangan tuan-tuan anggap tu. Sebenarnya kristal tu adalah pembentukan gula yang dah lama lah, tapi bukannya madu tu rosak. Madu tak rosak. Hanya kita kena letak di kawasan yang lebih panas supaya kristal tu mencair lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak makan kristal tu pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan beracun. Setengah orang dia confused. Dia ingat kalau dah ada kristal tu, madu tu dah rosak. Sebenarnya tak rosak. Sama juga kalau madu yang berbuih tu, kadang-kadang buih tu dia akan tumbuh kulat. Tu pun bukan rosak. Jangan buang. Buang aja yang kulat tu. Macam setengah orang dia suka makan nasi biryani ayam madu. Kan? Ayam madu tu sebenarnya yang bila saya kata madu, sebenarnya waktu kita masak ayam tu, jangan masak bersama dengan madu. Maknanya kita masak dulu ayam tu, lepas tu baru kita curah madu di atas ayam selepas dah masak. Sebab bila kita masak madu tu bersama ayam, struktur sukrosa tu akan bertukar struktur lah. Ini kalau orang belajar kimia dia tahulah. Struktur tu sendiri akan bertukar kepada sukrosa, kepada glukosa sebagainya. Jadi seelok-eloknya masak dulu ayam tu. Kalau ayam goreng madu ke apa, lepas dah goreng tu baru kita tuang madu. Baru kita makan. Jangan goreng bersama dengan madu. Jangan goreng bersama sebab khasiat dia akan hilang. Tapi betul. Itu kalau kita buat madu kelulut ni, saya rasa lebih pada 2-3 hari kita kena belajar. Jadi tak apa. Lepas ni mungkin ada lagi sesi lain. Produk-produk madu kan. Produk-produk madu. Sebab madu ni memang banyak benda. Bukan sikit saja yang kita nak tahu. Sebab banyak benda yang kita dengar dekat luar tu sebenarnya mitos. Sebenarnya maknanya benda tu tidak sahih. Macam tadi warna gelap, warna cerah. Lepas tu kenapa rasa dia masam, kenapa yang ni rasa manis. Sebab itu adalah soalan-soalan yang common yang orang selalu tanya dan orang selalu hadapi. Orang tak tahu. Tapi kali ni Sembang Laman, segmen Sembang Laman tengah mengajar anda, bawa Cik Azman bersama anda pagi ni untuk anda sendiri hasilkan madu dekat rumah anda dengan membela kelulut ni. Ini adalah sumber-sumber yang apa yang dipaparkan sekarang ni kepada anda adalah teknik-teknik dan cara macam mana madu tu yang dasar daripada nektar, ada bunga dan resin. Ini tadi yang saya kata spesies yang popular lah yang dipelihara di Malaysia sendiri, iaitu Genio Trigona thoracica dan juga Heterotrigona Itama. Yang ni yang dua yang sangat popular lah untuk menghasilkan madu yang biasanya tuan-tuan boleh jual dapat di pasaran madu kelulut tu. Dua spesies ni lah yang mengeluarkan madu tersebut. Kalau yang tadi macam Itama, yang macam saya kata yang Dama semua tu orang tak berapa suka lah. Orang suka yang manis-manis masam, yang ni lah Itama dan juga Thoracica. Ini pula adalah kasta-kasta kelulut yang macam tadi Cik Azman terangkan. Ada ratu, ada jantan dan pekerja.
Ini penempatan kelulup di laman. Dia tak adalah mengambil ruang yang besar kan sebenarnya Encik Azman untuk kita lakukan Tak benda ni. perlu, tak perlu. Ya. Dia kalau di rumah semidi ke rumah teres pun boleh sebenarnya kalau ada ruang untuk letak hive ni. Hanya yang penting bagi kelulup ni dia perlukan banyak pokok bunga. Sebab sumber makanan dia adalah pada bunga-bunga, nektar dan juga ada bunga kan. Jadi kalau pokok-pokok tu tak ada, mungkin dia akan terbang ke tempat lain lah untuk mencari sumber yang lain. Dan satu lagi saya nak ingatkan, macam mana? Satu lagi saya nak ingatkan Puan Mariam, kalau Puan Mariam nak pindahkan dia punya hive tu, seelok-eloknya sebelah malam lah. Sebab sebelah di waktu siang, kelulup-kelulup kita ni akan berterbangan untuk mencari makan. Jadi kalau biasanya dia akan balik mengikut antena asal dia. Jadi kalau dia balik, dia akan pergi ke antena asal tu, dia tengok sarang dia dah tak ada kan. Sebab kita dah pindahkan. Jadi assurekan kita pindahkan hive dia tu sewaktu malam lah. Waktu malam sebab semua kelulup duduk di dalam sarang. Kalau dalam satu rumah kelulup tu, berapa banyak yang kita boleh dapat hasil sebenarnya? Sebenarnya hive itu bergantung pada banyak kantong lah dengan banyak biasanya kantung tu akan dibuat oleh kelulup tu bergantung pada resin dia. Kalau pokok macam saya kata tadi, pokok mangga, pokok nangka yang sumber-sumber resin getah itu, dia mencukupi, dia akan buat banyak kantung. Dan kalau nak banyak hasil, kena pelihara spesies Thoracica. Sebab Thoracica ni dia besar, jadi kantung madu pun dia akan buat besar. Tapi Thoracica ni, macam saya katalah tadi, kalau sumber makanan di sekeliling rumah kita tu tak mencukupi, dia akan terbang, hilang lah. Dia akan pergi ke tempat lain sebab dia mencari sumber makanan. Dan kalau sumber makanan tak mencukupi kat rumah kita tu, dia terbang semakin jauh dan faktor usia ni pun akan cepat, kelulup tu akan cepat matilah. Sebab dia bila dia dah letih, dah penat berterbang, mungkin jangka hayat dia akan pendek lah berbanding dengan yang dapat sumber di sekitar sarang itu. Maknanya dekat situ macam saya kata tadi, kalau tengok yang slide yang saya tunjuk tadi tu, ni pokok bunga lah yang sesuai ditanam di sekitar laman kita lah. Inilah jenis-jenis untuk ini produk industri kelulup. Kalau tuan-tuan tengok sekarang di pasaran semua orang kata superfood. So lebih baik tuan kakak-kakak, abang-abang tak payah membeli, pelihara kelulup dan boleh menyedut madu setiap hari. Betul. Kan. Jadi saya galakkanlah buat sendiri, sebab madu yang kelulup yang kita pelihara menghasilkan madu yang kita tak ragu-ragu, yang boleh kita katakan ini madu tulen. Mana kita belilah. Kalau kita beli tu, biasanya kalau nak beli pun, kalau yang jual murah tu biasanya dia akan campur lah. Sebab biasanya madu yang dibeli di ladang sekitar RM90 1 kilogram. 1 liter tu lebih kurang RM90 lah. Tapi kalau ada orang jual lebih murah tu, maknanya dia campur lah. Itu paling murah ya Puan Mariam. RM90 paling murah. Paling murah, maknanya dia paling murah. Jadi tanam kalau saiz yang saya buat yang ni biasanya RM150 lah. Berapa banyak tu tak? Saya rasa tak sampai 150. Yang ni tak sampai 1 kilo. Dia lebih kurang 500 gram saja. 500 gram. Yang RM90 tu tadi harga di ladang. Harga di ladang. Jadi hasilkan ladang kelulup anda sendiri selepas ni. Ya, betul. Macam saya kata ni definisi madu kan. Kita kata kenapa dia tu masam, dia tu manis, dia tu pekat. Sebab bila dia pekat maknanya kandungan air dia kurang.
Dan bila dia manis maknanya kandungan air pun kurang. Dan masam ni biasanya kandungan air lebih daripada 22% lah. Kandungan air di dalam madu tersebut. Ini adalah madu di pasaran. Ini yang menjadi masalah dekat luar sana. Kita tak tahu sama ada kita ini sebab ialah macam saya sendiri pengguna madu, saya tak tahu yang itu adalah madu asli ataupun tidak. Betul. Macam yang saya pamerkan di slide ni, 23% sahaja yang asli. Sikit sangat tu. Biasanya sikit sangat. 20% lebih kurang yang madu tulen. Maksud dia biasanya di pasaran tu dia akan campur juga madu asli, dia campur dengan sintetik ke supaya dia lebih manis. Dia akan buat campuran dengan air gula sebagainya. Sebab biasanya kalau kita tengok, terutamanya madu lebah lah. Madu lebah memang susah nak dapat. Lepas tu bila nak dipasarkan memang dia akan campur sebenarnya. Dia akan campur dengan gula tambahan. Jadi sebab itulah saya galakkan, kalau kita sendiri pelihara keluluk di laman, dah pasti madu kita tu tanpa ragu-ragu dia tu memanglah tulen. Yang ni tadi saya katakan, yang ni yang saya kata tadi, fakta penting yang semua kena tahu dan bukannya daripada orang-orang lain lah. Macam saya kata tadi, khasiat madu tidak hilang. Jika kita, setengah orang kata kalau nak minum madu ni kena pakai sudu plastik. Sudu plastik kan, tak boleh sudu besi. Kan? Itu semua cerita-cerita orang lah. Dongeng lah tu. Khasiat madu ni sendiri takkan terjejah lah dengan sudu besi. Kecuali kalau sudu besi Puan Mariam panas, memanglah akan bertukar struktur madu tu sendiri kan. Kalau sudu besi yang biasa tu, yang tanpa panas semua tu, tak ada masalah. Gunalah. Setengah orang kata gunalah kita punya telapak tangan kan. Itu semua dongeng lah orang kata. Jangan takut. Guna sudu besi ke, sudu plastik ke, sudu kayu, tak ada masalah. Yang setengah orang kata madu kalau kita simpan dalam peti sejuk dia beku. Tak sebenarnya. Dia bukan beku, dia pekat je. Macam kita simpan jam lah juga kan. Kalau kita simpan jam dekat peti ais, dia akan likat lah, bukannya beku. Betul. Dia maknanya kalau semakin pekat madu kita, semakin bagus lah. Maknanya kurangnya air dalam madu kita. Tapi bila kita simpan dekat dalam peti sejuk kan, tapi ada pula yang mengatakan alah payahlah bila dia dah pekat, dia dah likat, dia susah nanti nak squeeze, nak makan dengan roti ke, nak buat air ke. Jadi orang lebih suka letak dekat luar dengan orang kata suhu room temperature ni selalunya. Boleh. Tapi kena pastikan dia macam yang ni kan, madu masam dia proses penampaian ni kan. Kalau selagi dia ada buih ni, simpan dalam peti ais. Kalau dia dah kurang buih macam yang saya punya ni, tak ada buih dah ni, okeylah, saya pun taruh dalam bilik je, tak ada taruh dalam peti ais. Sebab bila masih lagi berlaku penampaian, dia akan lebih masam lah. Jadi kalau taruh madu yang ada buih ni dekat luar bilik, suhu bilik, dia akan rasa lebih masam lah. Tapi dia masih banyak. Itu je beza dia. Tapi madu tu tetap asli lagi. Madu masih tetap. Hanya rasa mungkin lebih masam lah berbanding dengan yang kurang buih tu je. Macam mana kristal tadi yang menghasilkan kristal? Saya kata kristal tadi tu. Ada slide je ke? Ni. Madu beku ni tadi yang saya kata madu beku. Dia berlaku jika terdapat kombinasi macam saya kata tadi lah, glukosa dengan fruktosa. Jadi dia akan beku di bawah tu. Cara dia senang je yang ni, jemur je. Tapi jangan jemur di direct matahari lah. Jangan direct. Ni macam saya kata tadi. Ni kajian yang dibuat oleh USM sendiri. Di Makmal dia kata, dia dah beritahulah bahawa madu keleluk ataupun madu lebah, khasiat dia punya khasiat dia macam saya kata tadi lah, antioksidan, antibakteria,
fungus. Jadi banyaklah, sebab itulah dia orang sekarang semua orang kata madu lebah dan kelulup adalah superfood. So jangan ragu-ragu. So minumlah dengan harga yang murah dan kandungan dalam madu tu sendiri pun banyaklah. Sebab itulah ada dalam Al-Quran mengatakan madu pengubat pelbagai penyakit. Jadi macam Puan Mariam kena jaga muka tu, kena makan madu selalu, anti-aging. Anti-aging. Jadi saya memang kena jumpa Cik Azman untuk dapatkan, untuk supply saya madu yang lebih lepas ni. Boleh, tak ada masalah. Puan Mariam pergi bilik saya setiap hari pun boleh minum sesudu setiap hari. Saya memang biasa kalau saya turun pergi memantau projek, saya akan beli pada pengusaha tu, sebab saya tahu kalau kita beli di ladang dah pasti madu tulen. Tak ada ragu. Sebab kita sendiri yang sedut daripada kantong madu tu sendiri kan. Biar mahal, asalkan kita dapat yang original lah. Yang ni yang saya kata tadi, madu sintetik lah, dicampur dengan air gula. Saya pun boleh tunjuk cara nanti kalau mungkin ada slot yang akan datang, cara-cara untuk kita memberi sumber makanan kepada kelulup waktu musim tengkujuh. Sebab bila musim tengkujuh ni, kelulup kita tak ada keluar mencari makan, dia duduk dalam sarang dia. Jadi biasanya kita akan buat air gula untuk dia keluar ambil sebagai sumber makanan dia lah. Oh, kena membantu. Dan biasanya kalau membantu untuk sara hidup dia. Kalau tidak, dia akan matilah sebab dia sendiri tak ada makanan untuk dia kan. Jadi biasanya kalau kita dah tahu bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni musim tengkujuh, biasanya kalau kita nak mengutip hasil madu dalam sarang kita tu, kita akan tinggalkan lebih kurang 1/3 daripada sarang tu untuk sebagai makanan tambahan kepada kelulup yang ada di dalam sarang tersebut. Sebab biasanya musim tengkujuh ni dia tak akan keluar lah. Dan pokok bunga pun sendiri banyak yang tak berbunga, lepas tu banyak kandungan air. Jadi dia nak ambil nektar tu memang tak sampai lah. Jadi lepas ni Puan Mariam jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yang sintetik ni pun sebenarnya ada khasiat dia sendiri, tapi kita nak lebih, madu tu mungkin ada kandungan dalam madu sintetik, mungkin kandungan madu tulen dalam satu botol tu mungkin 20%. Still ada madu tapi kurang. Kurang. Jadi kita dapat madu yang sintetik dengan harga yang mahal lah. Ni tadi yang kata propolis tu lah. Ini memang tu yang saya kata, propolis ni biasanya memang mahal. Kadang-kadang kalau kita pergi beli kat kedai tu, 100 gram harga beratus ringgit. Sebab dia propolis ni dia akan keringkan untuk kita ambil makan lah. Yang ni, yang kuning-kuning yang kalau tengok dekat sarang tu, ambil yang tu. Banyaklah khasiat dia sebenarnya. Kalau sakit tekak pun bagus makan ni. Propolis ni. Kalau sakit tekak, kita ganti dalam ubat, kita campur lah dengan madu tu, minum sekali dengan propolis tu. Vibrate ni lah. Vibrate ni pun bagus. Kalau kita tengah semula jadilah ni kan. Ini produk-produk hasil daripada madu. Daripada madu tadi, kelulup tadi. Jadi semua ada dekat dalam sarang tu. Jadi kakak-kakak, abang-abang semua, kalau yang ni produk hiliran ni yang kita boleh buat lah nanti kalau ada masa nanti. Biasanya produk-produk hiliran ni Jabatan Pertanian memang ada buat khusus. Memang ada buat khusus. Jadi di slot Sembang Laman ni, saya nak promosikan pada pendengar semua untuk jumpalah di pejabat-pejabat pertanian di daerah masing-masing, tanya khusus ni di mana semua. Kita memang dengan kadar kos yang rendah lah untuk kita charge setiap khusus yang kita beri berbanding dengan khusus-khusus oleh swasta lah. Betul. Dekat sebab Jabatan Pertanian akan membantu anda yang mana yang nak jadi usahawan. Mungkin anda nak jadi usahawan madu. Ya betul, untuk menjaga kesihatan diri dan juga keluarga. Betul. Minumlah madu.
Kelulut. Gula madu. Patutlah manis saja Cik Azman tiap-tiap pagi-pagi hari ini kan. Sebab apa? Rupa-rupanya inilah rahsia beliau. Sebab apa? Tiap-tiap pagi dekat atas meja dia ada madu rupanya. Cuba tengok dekat Madu, meja betul. kita. Pagi-pagi ada apa? Ada nasi lemak, ada teh tarik. Tapi dekat meja Cik Ya, Azman betul. pagi ni dia tunjuk ada madu. Nampak tak? Rupanya inilah rahsia. Saya tak boleh kata jelita lah. Mestilah saya kena kata inilah rahsia kacak. Cik Azman. Ya, salah satu rahsianya. Okey Cik Azman, Jadi saya galakkan semua peliharalah kelulut. Peliharalah ke. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana saya dah mengambil masa Cik Azman untuk berkongsi 1001 kelulut di laman ni sebenarnya kalau anda berminat. Sebab apa yang Cik Azman dah bagi tahu pagi ni adalah satu orang kata macam membuka pintu kepada anda dekat luar sana yang cuba nak berjinak-jinak dalam perniagaan madu maupun untuk persiapan untuk diri sendiri. Sebagai hobi. Sebagai hobi. Cik Azman, saya sangatlah seronok. Mungkin akhir kata daripada Cik Azman dalam sembang laman kita pada pagi ni. Saya berharap agar industri kelulut ni dijadikan sebagai hobi lah, macam saya kata tadi, sebagai hobi untuk menjaga kesihatan kita, keluarga dan juga menambah pendapatan lah. Kiranya kalau dah banyak, kita boleh jual pada jiran-jiran, kawan-kawan dan sebagainya. Itu saja Puan Mariam. InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah kita akan jumpa yang lain lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Cik Azman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.